Sekejap ya. Okay, kita akan mencipta kelas. Jadi cara untuk kita cipta kelas, kita masuk dalam kita punya Google Classroom, kemudian kita tekan butang create or join class dan kita create class ya. Ini saya rasa semua dah tahu ni. Okay. Oh sorry. Semua dengar suara saya? Saya takut cakap sorang-sorang je. Okay, semua dengar kot nak? Dengar. Okay, dengar. Okay. Okay, create class. Lepas tu class name. Masukkanlah nama kelas. Kalau contohnya ni saya buat tahun 2020 sebab senang kita nak cari balik kan. Kalau tahun depan tahun 2021. Okay, bagi tajuk pembelajaran Google Classroom. Okay, section. Okay, IPG Campus Tuanku Bainun. Kemudian subjek ni kita tulislah mata pelajaran Darul Aman. Oh sorry. Semua orang tengok. Sorry. Darul Aman. Yang lagi dah sayang lagi tu. Tu ada lagi. Tak apa, hujung balik. Darul Aman. Okey, kemudian subjek, nama subjek kita lah. Kan. Google Classroom. Kemudian room ni kita tulislah apa tempat perjumpaan kita kan. Contohnya bengkel apa makmal ke kan. Contohlah. Okey, kemudian tekan create. Bila kita tekan create ni dia akan keluar satu ni lah. Satu untuk kita punya Google Classroom sebagai contoh saya dah buat saya punya untuk inilah untuk kita punya platform untuk kita belajar ya. Saya dah buat untuk pembelajaran Google Classroom. Jadi seterusnya untuk join Classroom ni ada dua cara. Yang pertama sekali kita gunakan kod yang diberi di sini. Dan lagi satu saya juga boleh invite student invite student di sini di bahagian people. Kita ada stream, classwork, people dan grade Saya tekan people dan kita juga boleh invite student di sini lah. Okey, itu ada dua cara. So sekarang ni saya nak semua peserta, rakan-rakan pensyarah dan juga student gunakan kod yang dipaparkan ni untuk join kelas kita pada petang ni. Semua nampak kan? Okey, try join sekarang. Okey, ada seorang yang masuk. Yang lain masih lagi mencuba. Okay, gunakan kod ni untuk join kita punya classroom. YHIZ3TK. Ya. Kena buka dulu kita punya Google Classroom. Buka dulu, kemudian tekan butang plus tadi. Tekan butang plus di atas ni. Kemudian klik join class. Klik join class. Saha, dekat mana nak join itu? Tak jumpa. Tak boleh nak join. Tak boleh join. Inilah buka Google Classroom. Dah buka ke Google Classroom? Dia ada kan yang simbol tambah ni kan dekat atas. Penjuru kanan atas. Kemudian klik join class. Okay, dan masukkan kod tadi.
Okey, kodnya masukkan kod ni. Okey. Saya masukkan kod tu dalam kita punya chat lah. YHIZ 3 PK. Okey. Okey, di sini kita dapat lihat pelajar-pelajar, para peserta, rakan-rakan pensyarah dah join ya. Dah join kita punya classroom. Tahniah semua. Dah pandai dah ni. Okey. Okey, kemudian yang ketiga, objektif yang ketiga memasukkan co-teacher. Okey, memasukkan co-teacher. Jadi dalam classroom kita ada stream, classwork, people. Ya, klik pada people, ada bahagian teacher dan kita klik yang gambar plus ni. Okey. Okey, apa tujuan co-teacher ni? Dia untuk sebagai contoh nanti apabila student dah posting ke sekolah, nanti kalau yang perempuan tu cuti bersalin ke apa kan, nanti akan ada guru lain yang take over. Jadi masukkan email guru tersebut dekat bahagian teachers ni. Jadi guru tersebut akan dapat lihat lah konten yang kita dah ajar semua dan dia akan ambil alih tugas kita. Ya. Lagi kalau contoh kalau ketua jabatan nak memantau guru-guru atau para pensyarah, jadi boleh invite ketua jabatan dekat inilah bahagian invite teacher ni. Jadi ketua jabatan dapat tengoklah apa yang ada dalam kita punya classroom, Google Classroom ya. Okey. Okey, seterusnya menggunakan stream sebagai tapak pengumuman dan perbincangan. Okey, dalam kita punya Google Classroom, okey, dan dekat atas ni ada stream, the classwork, people, grade. So kita klik pada stream. Okey, dekat atas ni kita boleh klik dan kita boleh inilah, kita boleh share dengan kelas kita, boleh kongsikan apa-apa maklumat yang kita nak kongsikan ya. Contohnya saya type kat sini Assalamualaikum dan selamat petang semua. Okay, dan bila saya post semua yang ada dalam kelas akan dapat lihatlah apa yang saya post dan pelajar dapat komen dan cikgu pun dapat komen. Ni ya, ada ruangan komen. Okey. Okey. So setakat ni ada soalan tak? Kalau ada soalan boleh on mic masing-masing. Boleh kalau nak tanya soalan sebelum saya teruskan. Okey, semua faham ya? Sebab ini macam ulang kaji kan? Tak ada. Ya? Okey, kalau ada soalan boleh tanya dekat bahagian chat ni ya. Okey, sekarang ni saya teruskan macam mana kita nak mencipta tugasan assignment ya. Okey, sekejap saya nak tengok sini sekejap. Okey, kita masih lagi on track. Okey, macam mana cara untuk kita mencipta tugasan ataupun assignment? So dekat classwork, okey, klik dekat classwork kemudian create. Dekat atas ni ada assignment. So bila kita klik pada assignment, okey, sebagai contoh
Dia ada title ya. Apa tajuk assignment tugasan yang kita nak berikan pada pelajar? Okey. Senaraikan aktiviti yang kamu laksanakan di rumah sempena PKP. Okey. Saha, Ya. nak tanya Sat, Okey, boleh? dekat classwork tu tadi kan, Okey. malah klik classwork, lepas tu nak klik kat mana kalau nak create assignment tu? Okey, Puan Mala ambil dekat classwork, lepas tu ambil create. Create tang Create, mana? kemudian Sat, Ha? create ada tang mana? ada dekat atas create, Ah, ada dekat screen, cuba lihat screen. Ada kan? dia ada classwork saja. Oh, maksudnya create ni untuk guru lah kan, untuk guru Because dia ada teacher pengarah you lah kan. yang nampak. Sekarang ni Puan Mala sebagai student saya sekarang ni. So saya tak boleh So, create lah kan? tak boleh lah. Saya okay. saja yang boleh. Alright. Okey. Okay. Okey. Okay, Thank you. Okey. Okey, saya akan berikan tugasan ya. Okey, berikan aktiviti ataupun berikan ni senaraikan tiga aktiviti yang kamu lakukan di rumah sempena PKP. Okey. Di bawah ni ada add. So dekat sini kalau kita ada dokumen, apa-apa dokumen yang kita nak add pada pelajar, kita bolehlah ambil dari gunakan link yang disediakan Google Drive ataupun link file YouTube. Biasanya kalau ada PowerPoint apa, kita gunakan file lah kan. File untuk kita upload file. So kita carilah apa-apa file yang kita nak upload kan. Okay. Seterusnya kalau create ni kita boleh createkan menggunakan Google Doc, slide, sheet, drawing dan juga form ya, Google Form. Okay. Untuk kali ni saya tak gunakanlah yang tu. Just saya nak macam mana kita nak hantar assignment pada student. Okay. Dekat sini saya bagi arahan jawab menggunakan Google Doc, MS Word, MS Word atau Google Doc. Okay, jadi mana-mana aje lah pelajar boleh guna untuk jawab soalan ni, Word ataupun Google Doc. Okay, dekat sini untuk kelas mana kita nak tugasan ni, untuk kelas yang mana. Kalau ada 4 kelas, kalau ke semua kelas terlibat, kita boleh klik. Dan semua kelas akan terima tugasan yang kita hantar. Okay. Student kita boleh pilih mana student yang kita nak hantar. Kalau semua terlibat, kita just klik all student lah. Okay, markahnya berapa markah kan? Contohnya kalau saya nak masukkan di sini 10 markah. Okey. Dekat sini due date. Bila berakhirnya tugasan ni? Kita boleh set di sini. Okey. Contohnya esok kan, contohlah kan, kalau 10 semua ni kan, 10 April, lepas tu masa pukul berapa? Ini sebagai contoh lah. Pukul 10 pagi contoh kan. Kita boleh set di sini due date-nya bila akan berakhir tugasan ni. Selepas pada berakhir, pelajar dah tak boleh hantar tugasan ya. Okey, di sini saya cancel lah, saya tak letak due date. Okey, dan topik
pelajar boleh create topik, ya. Kita letak kat sini nama dia adalah tugasan. Okey. Dan kalau ada rubrik, kita juga boleh masukkan rubrik di sini. Boleh create rubrik, reuse rubrik ataupun import from sheet, ya. Kita boleh masukkan rubrik di sini. Okey, dan butang assign ni kita boleh, bila kita tekan di sini, semua student akan terima tugasan, ya. Okay, schedule ni maksud kalau kita schedule ni sebelum pada masa yang ditetapkan, student tak nampak apa tugasan tu. Ya, bila dah sampai masa yang kita masukkan di sini, barulah student terima. Okey. Okey, sekarang ni saya assign pada semua. Ya. Okey, cuba cek pada stream. Okey. Akan ada saya dah post new assignment, yes. Cuba klik di situ, senaraikan 3 aktiviti yang kamu lakukan di rumah sempena PKP. Okey, di sini kita dapat lihat assign kepada 28 orang pelajar. Maksudnya semua 28 ni terima kita tugasan yang telah diberikan. Okey, turn in kosong, maksudnya belum ada hantar, ya. Okey. Muhammad Arif, dengar tak apa yang saya cakap sekarang? Dengar. Dengar Arif. Arif, line okey ke? Siapa yang line okey sikit kat sini? Semua. Ummu Najwa okey? Cuba on mic Ummu Najwa. Okey je Encik. Line okey ya? Jangan tutup mic. Okey, Ummu Okey, Najwa, saya akan quick stop presenting. Saya nak Ummu Najwa yang present sekarang ni tunjukkan sebagai student. Okey, klik present now. Lepas tu Ummu Najwa pilih your entire screen untuk kami lihat. Boleh Ummu Najwa? Boleh Encik, sekejap. Okey, sekarang Ummu Najwa akan tunjukkan pada kita semua. Cuba buka Classroom. Klik pada Classroom. Okey, terima kasih Encik. Okey, klik pada tugasan yang saya berikan tadi, new assignment. Okey. Untuk ini paparan untuk pelajar. So sekarang ni pelajar akan add or create. Dan ini ada penjuru sebelah kanan, ada ni kan, add or create. So tekan add or create. Okey, so di sini macam mana nak jawab tadi, arahan saya masukkan arahan, jawab menggunakan Word ataupun Google Doc. Jadi sekarang ni kalau nak jawab dalam Word, kita type dalam Word, lepas tu kita upload lah kan. So sekarang ni cuba Ummu Najwa klik Google Doc. Okey. Google Doc. Dan di Google Doc ni Ummu Najwa boleh jawab soalan tadi. Apa Encik? Boleh type di sini. Apakah senaraikan 3 aktiviti yang kamu lakukan di rumah sepanjang PKP. So boleh type di sini. Type sekarang ke Encik? Type sekarang. Apa-apa je lah. 3 aktiviti. Okey, 3 aktiviti. Okey, menjalani kelas online.
Lagi? Yang kedua, memasak. Oh, bagus. Yang ketiga, melakukan kerja khusus. Okey. Okey, seterusnya hantar tugasan ni. Hantar kat Turn sini. in, turn in. Ada tak? Sini kan cik. Cuba. Okey, tekan turn in. Okey, dan saya akan terima jawapan daripada Ummu Najwa. Di bahagian turn in berubah menjadi 1 sebab Ummu Najwa dah hantar. Okey. Dan ada 28 pelajar lagi. Sorry. Tak nampak kan. Jadi Ummu boleh stop sharing sekarang. Okay, terima kasih. Okey. Okey. Jadi pada paparan skrin kita akan dapat lihat di sini turn in ada 1, seorang dah hantar dan 28 lagi masih belum hantar. Jadi pelajar lain kalau nak buat boleh buat. Okey, tapi sebelum tu markahnya 10. So saya nak tengok jawapan daripada Ummu Najwa. Saya klik nama dia, saya klik pada Google Doc yang telah dihantar. Dan saya dapat lihat jawapan yang telah dihantar oleh Ummu Najwa. Okey, dan kalau jawapan macam ni, berapa markah yang kita nak bagi per 10 kan? Contohnya saya bagi 7 markah daripada 10. Okey, dan di sini kita boleh addkan komen ya, private comment antara guru dan juga pelajar. Okey. Saya boleh contohnya, okey. Tahniah. Okey. Teruskan usaha. Okey, dan bila saya post di sini, pelajar akan dapat lihatlah saya punya komen dan juga pelajar dapat berinteraksi dengan saya secara private. Okey, bila kita dah masukkan markah, kita kena tekan return ya. Tekan return. So bila tekan return, okey dekat okey dia akan keluar draft. Dan pelajar dia dapat lihat markah yang kita dah hantar pada mereka. Okey. Okey, ini arahan, ini student work. Okey, so di sini kita dapat lihat ada seorang dah hantar ya, graded telah diberikan markah 7/10. Yang lain masih belum hantar. Okey, saya bagi masa sekejap yang lain para peserta cuba jawab soalan yang saya berikan tadi. Aktiviti yang dilakukan di rumah sempena PKP. Cuba buat ya. Kita nak tengok. Saha, Ya. aku hantar je tengok Sah. Puan Mala ya. Bila dah hantar, dia akan keluar di sini turn in. So sekarang ni saya masih belum terima jawapan Puan Mala. Tadi dah hantar tu. Oh tu. Dah tekan turn in belum? Ada. Mungkin line lambat sikit kot. I go dalam Okay. Word. Okey, dah ada seorang yang hantar. Yang hantar Luqman Hanif. Tak check balik, saya dah hantar lama dah. Itulah. Mungkin saya itulah nak tengok saya silap tak. So siap saya check Puan Mala punya ya. Check ada tak? Okey. So saya boleh lihat di sini Puan Mala punya.
Okey, ada yang Puan Mala inilah tuliskan. Cuma Puan Mala kena tekan turn in supaya kerja tugasan tersebut dihantar pada guru. Dah turn in kan tadi? Oh, mungkin line lah kot Mungkin Dah line. turn in dah. Okey. Okay, Yang nah, lain thank boleh you. cuba Alright. Yang lain boleh cuba. So di sini baru seorang saja yang hantar. Yang lain saya bagi masa. Boleh cuba. Okey, dia dah update lah. Google Classroom dah update. Puan Mala dah hantar, Luqman Hanif dan juga Nur Syahzani. Okey, jadi di sini saya dapat lihat jawapan yang diberikan. So sekejap tidur banyak, makan banyak, tengok Tamil banyak. Dan movie Tamil banyak. So kalau jawapan macam ni, berapa kita nak bagi kan? Contoh lah kan. So kalau saya bagi 4 lah. 4/10. Teruknya. So dekat private comment ni, cikgu boleh tulis lah kan. Letak Nak private komen comment. apa. Kan nak komen apa ni. Buat aktiviti yang lebih berfaedah. Buat aktiviti yang lebih berfaedah. Okey, saya post kan. Bila post dekat situ, Puan Mala akan terima dan saya tekan return dan Puan Mala akan dapat markah yang saya berikan. Okey. Okey, sekejap dia akan update lah kan. Okey. Okey, ada soalan nak tanya tak sebelum saya kepada topik yang lain? Kalau nak tanya boleh on mic Okey, ini jawapan daripada Chang Wisen. Menjalankan kelas atas talian menggunakan Google Classroom, tengok movie, membuat kerja khusus. Ini jawapan selamat lah ni kan. Jawapan yang semua orang buat macam ni lah kan. Tak ada yang kita kata yang menarik sikit. Okey, kalau jawapan macam ni saya boleh bagi 7 lah. 7/10. Bagus. Okey. Okey, dah ramai yang hantar Bagus. Dah ada 9 pelajar hantar, 18 masih belum hantar dan juga yang telah diberikan grade ada 3 orang. Okey. Ni yang telah menghantar. Okey. Okey. Sebelum saya pindah ke topik yang seterusnya, ada apa-apa soalan nak tanya? Biasalah petang-petang ni dia macam ngantuk sikit kan. Kita cubalah buat yang mampu kita buat. Saya pun yang mana saya tahu saya boleh kongsikan lah kan. Okey, Puan Lim, cikgu, Puan Lim tanya, guna MS Word buat kerja tugasan boleh ke? Apa perbezaan Word dengan Google Doc? Okey, itu Puan Lim tanya. Okey, kalau kita jawab menggunakan MS Word, kita type pada Word, kemudian kita kena upload dalam tadilah kita punya bahagian jawapan kita kena upload. Barulah kita kena tekan butang turn in. Okey. Kalau kita terus pilih Google Doc, kita tak perlu nak upload apa-apa, just kita type di situ saja. Type di situ. Kalau nak upload gambar bolehlah kan, masukkan gambar semua dan terus kita boleh send Dan satu lagi kelebihan Google Doc ni, kita boleh ramai-ramai boleh edit di situ. Contohnya kalau macam sekejap lagi saya akan tunjukkan untuk kehadiran bila saya kongsikan Google Doc.
kita akan nampak pelajar sedang menaik IC kehadiran mereka di situ. Tapi kelemahan Google Doc ni kita ni lah, jangan ada yang padam lah. Kalau kawan-kawan padam nama kawan dia yang lain, nanti akan terpadam lah. Kesian lah kan, kita tak boleh lah buat macam tu. Dan kalau Google Doc ni dia ada history dia, kita dapat tengok siapa yang padam tu. Kan? Kita tangkap balik. Okey. Okey, seterusnya untuk tidak membuang masa, saya teruskan dengan topik mencipta material. Yang tugasan quiz assignment tu saya skip dulu, saya akan ajar yang last nanti sebab dia ada banyak sikit. Yang seterusnya untuk mencipta material. Okey. Mencipta material. Open semula classwork, saya ambil create. Okey, mencipta material. Okey, di sini ada material, so kita klik material. Material ni maksudnya apa-apa bahan yang kita nak kongsikan bersama dengan pelajar. Okey, sebagai contoh, bahan apa kita masukkan tajuk lah kan. Saya kena dekat sini ada daripada mana kita nak upload kita Google Drive, link, file, YouTube. Kalau nota tersebut ada dalam komputer kita, kita boleh tekan file dan kita carilah kan apakah nota yang kita nak upload. Saya cuba cari dulu apakah nota. Okey, IBDA. Okey, sebagai contoh kalau hubungan etnik kan. Okey, cabaran hubungan etnik. Okey, sebagai contoh nota tersebut yang saya akan uploadkan. Okey. Tekan upload lah. Okey. Akan keluar di sini. Okey. Di title kita boleh kita boleh tuliskan tajuk cabaran hubungan etnik. Okey. Arahannya sila baca nota yang diberikan sebelum perbincangan dimulakan. Okay. Di bahagian create ni kita boleh masukkan lah. Nak create apa-apa kan daripada Google Docs, slide, sheet, drawing, form semua ni. Okay, yang ni sama saja for kelas untuk student, all student. Okay, topik. Dekat topik ni supaya dia lebih tersusun, kita boleh create untuk topik ni, kita masukkan nota. Okay, nota dan kita post pada student. Dan student akan terima apa yang nota yang telah dipostkan dan sudah boleh download nota tersebut. Okey. Itu mencipta material. Ada soalan berkaitan mencipta material? Saya rasa ni just kita ulang kaji je kot. Okey, saya teruskan. Seterusnya mencipta soalan. Okey. Mencipta soalan, kita balik semula kepada classwork. Create. Okey, question. Okay, untuk question, mencipta soalan, di sini hanya dua bentuk soalan saja yang kita boleh buat.
Yang pertama short answer, yang kedua adalah multiple choice. Okey. Okey, contohnya untuk multiple choice. Ya. Ada berapa prinsip dalam rukun negara? Okey, ini contoh soalan. So dekat sini kita boleh masukkan jawapan dah. Ada contohnya 4 prinsip, 5 prinsip, 6 prinsip. Okey, 7 prinsip. Okey. Saya bagi 4 pilihan. Okey. Ini macam biasa saja. Topik kita boleh letak dekat soalan ya, supaya dia lebih tersusun. Okey, saya akan ask. Okey, dekat stream. Okey, yang paling atas sekali student boleh ni boleh buka soalan yang saya telah hantar. Okey, ada berapa prinsip dalam rukun negara? Cuba jawab soalan yang telah saya berikan tadi. Just pilihlah ada berapa kan? Ada seorang jawab ada 5. Lagi yang lain masih mencuba. Jawab salah pun tak apa, kita belajar. Oi Yong Ting dah jawab. Okey. Semua jawab 5 tak ada yang jawab 6 ke 7 kan. Okey, 9 orang pelajar dah jawab. Okey. Teruskan menjawab. Okey. Okey, seterusnya kalau kita tengok lagi satu question. Dia boleh hantar satu soalan saja. Kalau short answer, cuba kita buat senaraikan prinsip. Senaraikan 5 lah kan. 5 prinsip rukun negara. Okay, short answer. Okay, point ni markah tadi saya tak ubah sebab tu macam buat 10 markah okey lah kan. Okay. Saya tekan ask ya. Okay, topik dia letak pada soalan. Short answer. Okay. Senaraikan 5 prinsip rukun negara. Cuba jawab yang senaraikan. Boleh tak para rakan-rakan pensyarah dan student, boleh tak kamu senaraikan? Sepatutnya senaraikan 5 prinsip rukun negara kan. Silap 5 prinsip-prinsip ni. Soalan susah sikit kot.
Ada yang dah hantar ke? Oh, bagus. Siti Nur Sajidah. Ya. Betul ke semua ni? Percayaan pada Tuhan, kesetiaan pada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Okey. Okey, so Nur Sajidah, saya bagi kamu markah penuh. Markah penuh 10/10. Okey. Okey, bila saya dah bagi markah, so saya kena tekan return. Okey. Saya komen sikit lah. Okey, so di sini kita dapat lihat dah 7 orang pelajar dah hantar jawapan. Semua jawapan sama saja kan? Okey. So dekat sini kita dapat lihat student yang dah hantar, turn in. Turn in ni yang dah hantar. Okey. 10 daripada 20. Okey, bagus. Itu untuk mencipta soalan. Okey. Okey saya harap kamu dapat menguasai. Okey, seterusnya, sebelum saya pindah kepada tajuk yang lain, ada nak tanya soalan ke? Okey, selamat datang kepada wakil MDEC ya. Cik Johan ke? Hello, Cik Johan ke tu? Mungkin dia ada tak dengar kot. Okey, tak apa. Untuk makluman kamu, semua peserta, okey silakan. Cik Johan ke daripada MDEC? Kami tak mendengar apa-apa daripada wakil MDEC. Okey, untuk makluman kita semua, dalam kita punya grup ni akan ada wakil daripada IPGM ya, MDEC semualah. Okey, tak apa. Seterusnya saya akan uraikan berkenaan dengan reuse ya. Okey, dekat classwork create akan ada butang untuk reuse post ya. Reuse post ni berfungsi apabila kita nak postkan tajuk yang sama kepada grup yang kita nak ajar. Kita akan ajar ya, tajuk yang sama. Okey, so kita dapat gunakan reuse post ya, kita boleh pilih yang mana kan. Contohnya kalau saya ambil tutorial perkembangan industri pembuatan tempatan, saya reusekan semula. Kita dah tak payah nak type lagi. Kan, kita dah tak payah nak type apa-apa lagi lah kan. Ini tutorial. So cuba kalau kita ambil nota kan. Ambil nota. Okey, contohnya kalau hidroponik menggunakan bahan terbuang. Ya. Okey, saya cuba. Kalau ada nota, okey, dia akan masukkan sekali dengan nota yang kita dah post sebelum ni. Ya. Nota ataupun video sebagainya lah. Dan kita tak payah nak masukkan 2-3 kali. Just kita edit lah apa yang perlu kita edit kan. Okey.
Itu ada fungsi untuk reuse post, ya, dan kita boleh postkan pada semua student lah. Okay. Okay, seterusnya untuk melihat markah dan tugasan yang diberikan secara keseluruhan, kita boleh klik pada grades, ya. Ada stream, classwork, people dan grade. Okey, paparan grade. Okey, di sini kita akan dapat lihat yang mana pelajar-pelajar yang masih belum hantar tugasan. Okey. Yang mana kosong ni maksudnya belum hantar tugasan lah, ataupun dah hantar tapi masih belum diberi markah. Okey. So kita dapat lihat di sini ada yang dah ada markah. Okey. Ada yang masih belum ada markah. So bila kita dah dapat markah pelajar di sini, kita dapat lihat. Okey, contohnya kalau Din, tolong tunjuk Din. Ya? Tak nampak pun. Mungkin ya. Oh sorry. Tak nampak Oh, dekat mana tadi mula tak nampak tu? Tadi saya tak lama pun Din. Yang dia ada tangan mana jadi. Nampak dah? Tu okey. Okay, sorry. Tadi saya pun tak perasan. Okay, yang reuse post ni just kita ambil, saya ulang balik. Kita tekan create, kita ambil reuse post dan kita bolehlah ambil nota yang kita dah post sebelum ni untuk kita gunakan semula. Sebagai contoh, saya ambil tajuk pertanian bandar menggunakan hidroponik kan. Reuse. Okey, ada tajuk dan nota yang telah dipostkan sebelum kita dapat gunakan semula. Kita just post lah. Topik ni dekat nota, tukar pada nota dan kita postkan. Okey, itu yang tertinggal tadi, sorry. Saya pun tak perasan tadi. Sekejap ya. Okey. Seterusnya pada bahagian melihat markah dan tugasan yang diberikan secara keseluruhan, ada paparan stream, classwork, people dan juga grade. So kita klik pada grade. Okey, dekat sini kita dapat lihat markah yang telah diberikan kepada pelajar, ya. Okey, yang mana tak ada markah ni maksudnya pelajar masih belum masih belum menghantar tugasan, ya? Ataupun sekejap ya. Ya, sorry ya. Ada gangguan sekejap. Okey, semua dapat lihat paparan pada grade, yang mana kalau yang kosong ni student masih belum hantar tugasan, masih belum diberikan markah, ya. Dan di sini kalau contoh kita dapat lihat markah pelajar ni dapat rendah, kita dapat kenal pasti topik mana yang rendah, dan kita dapat membuat ulang kaji lah pada pelajar yang berkaitan, ya. Macam ni Puan Mala ni kan, dapat 4 ni. So dia adalah di situ kan, di macam mana kita nak memperbaiki, nak mempertingkatkan dia punya markah. Okey. Okey. So jelas setakat ni macam mana? Boleh on mic masing-masing. Siapa yang nak bertanya boleh tanya. Sebab masih ada satu lagi topik yang penting yang sebenarnya saya akan masuk sebelum tu kita bagi ruang untuk kita bernafas dulu. Ada tak? Okey, silakan. Senyap je semua? Semua faham kot? Faham
Nur Akilah. Ah, Akilah dengar? faham. Dengar. Dengar eh? Dengar. So macam mana Akilah? Setakat ni okey ke? Setakat ni okey. Laju ke? Tak okey. Faham Okey. lah. Ya. Kalau ada mana-mana yang tak faham, boleh mencelah mencelah bagi tahu. Okey, Saya boleh baik, Cik. terangkan lagi sekali. Okey? Okey, untuk tidak membuang masa, Akilah ni sebagai ketua kelas lah kan sebab dia on mic. Boleh ke saya teruskan lagi satu topik yang seterusnya, topik yang terakhir? Boleh. Boleh Akilah? Boleh. Sebab sampai ke 5 kan, Cik? Ya? Sampai pukul 5 kan, Cik? Sampai pukul 5. Okey. Boleh. Boleh saya teruskan Boleh. Okey, terima kasih. Okey, boleh. Boleh ya? Boleh. Okey, senyap je semua ni, saya risau lah kan. Ada wujud juga. Okey, untuk topik yang terakhir, ini macam dia panjang sikit lah kan. Yang berkaitan dengan quiz assignment. Okey. Okey, untuk quiz assignment, kita klik bahagian quiz assignment. Okey, dekat sini ada paparan title, instruction ya. Ada blank quiz. So, dekat tajuk, kita bagilah tajuk apa quiz apa yang kita nak buat kan. Okey, di sini sebab saya mengajar mata pelajaran RBT, jadi saya akan buat soalan yang berkaitan dengan mata pelajaran RBT lah. Okey. Okey, ulang kaji RBT tingkatan 2. Okey. Tajuknya jawab semua soalan. Jawab semua soalan. Okey. Okey, sebelum saya teruskan dengan untuk quiz assignment, saya akan tunjukkan dulu macam mana bentuk-bentuk soalan ulang kaji yang kita akan buat. Okey. Yang kita akan buat menggunakan Google Form. Ya. Inilah bentuk yang kita akan buat lepas ni. Okey, ada soalan, lepas tu akan ada pilihan jawapan. Okey. Dan apabila pelajar menjawab soalan kuis tersebut, guru-guru ataupun pensyarah dia akan automatik dapat markah untuk kuis tersebut. Okey. Ini ada soalan, ada jawapan. Okey. Ini soalan yang merangkumi ada gambar, soalan bergambar dan ada pilihan jawapan. Kemudian ada soalan dan jawapan yang bergambar. Okey. Ini soalan bergambar dan juga jawapan bergambar. Okey, untuk soalan 6 dan 7 ada satu gambar rajah. Soalan 6 dan 7 berkait dengan gambar rajah yang diberikan. Okey. Okey, dan akhir sekali soalan yang berkait dengan video YouTube. Soal video daripada YouTube. Pelajar kena tengok dulu video yang diberikan, kemudian pilih jawapan yang berkaitan. Okey, ini adalah bentuk-bentuk soalan yang kita akan buat selepas ni. Okey. So saya sambung semula. Quiz assignment. Okey. Ulang kaji. Tak keluar. Ulang kaji. RBT
tingkatan 2. Okey, instruction adalah jawab semua soalan. Okey, dan kita klik pada blank quiz. Okey, di sini kita onkan dulu grade importing ya. Ini untuk dia markah secara automatik. Kita klik pada Google Form tadi, blank quiz. Okey, di sini ada paparan untuk blank quiz. Dekat atas penjuru sebelah kiri ni kita tukarkan nama dia. Tukar bagi tajuk lah. Ulang kaji. Sorry. Okey. Ulang kaji RBT tingkatan 2. Okey, baik, berikan dia tajuk ulang kaji RBT tingkatan 2. Okey, untuk soalan yang pertama, form description ni adalah kita typekan jawab arahan untuk pelajar. Jawab semua soalan. Okey, untuk soalan yang pertama, okey, kita type lah. Okay, terdapat 2 jenis masalah. 2 jenis bentuk masalah. Bentuk masalah iaitu, okey, untuk jawapan pertama adalah masalah inventif dan masalah bukan inventif ya. Okey. Yang kedua, jawapan yang kedua adalah masalah inventif dan masalah separa inventif. Okey. So bila kita dah masukkan jawapan untuk multiple choice ni, kita masukkan jawapan ya. Okey. Add answer feedback. Klik. Okey, kita masukkan jawapan yang betul ya. Jawapan yang betul adalah yang dekat atas ni, masalah inventif dan masalah bukan inventif. Okey, markah kita masukkan apa-apa markah ya. Kalau sebagai contoh ni saya nak masukkan 2 markah. Okey. Klik done. Okey. Dan klik pada required. Okey, itu untuk soalan yang pertama dah siap. Okey, kemudian untuk soalan kedua kita akan import soalan daripada soalan yang telah kita buat sebelum ni. Kalau kita dah ada soalan yang kita dah buat sebelum ni, kita boleh import soalan ya. Okey, klik pada yang atas ni add question, yang kedua adalah import question. Okey. Import question. So di sini dah ada soalan yang telah kita buat sebelum, saya buat sebelum ni. So saya klik pada soalan. Okey. Kita pilih yang mana yang kita nak import. So saya nak import soalan yang kedua. Okay, import question. Okey. Okey, dah masuk dah soalan yang kedua. Berikut merupakan komponen mekanikal kecuali. Okey. Ini adalah pilihan jawapan yang ada. Okey, kita boleh masukkan jawapan ya. Answer key. Okey, berikut merupakan komponen mekanikal kecuali. Okey, so jawapannya adalah Swiss. Okey. Markah 2 Okey, klik done. Okey, required. Okey. Okey, soalan ketiga. Kita nak masukkan soalan berserta dengan gambar. Okey. Okey, gambar berikut menunjukkan proses pembuatan kaedah. Proses pembuatan kaedah. Okey.
Okay, di sini kita boleh klik ya, ada ikon gambar picture ni, kita klik pada ikon tersebut ya. Dan kita boleh upload gambar yang kita dah sediakan sebelum ni. Okey, kita cari di mana lokasi gambar. Okey, quiz assignment. Okey, soalan yang ketiga. Okey, dan kita open. Okey. Okey, bila open dia keluar gambar pada soalan yang ketiga. Kemudian kita masukkan jawapan. Pertama adalah konvensional. Yang kedua kaedah moden. Okey, bila dah masukkan jawapan, kita buat answer key. Jawapannya adalah kaedah moden. Okey, 2 markah. Dan okey, seterusnya untuk soalan yang keempat, kita ada soalan dan juga jawapan bergambar. Okey, kita add question. Okey, soalan yang keempat, lakaran manakah merupakan sebiji gasing? Okey. Okey, untuk yang pertama, jawapan yang pertama kita boleh masukkan gambar ya. Okey, upload. Okey, ini jawapan yang pertama. Kita bagi gambar UFO. Okey, dan untuk jawapan yang kedua, kita masukkan gambar. Okey, gambar gasing ya. Okey. Kita tekan answer key untuk masukkan jawapan. Jawapannya adalah B, gambar gasing. Okey, markahnya 2 markah dan kita klikkan. Okey. Soalan keempat dah siap. Seterusnya soalan kelima. Okey, soalan kelima, soalan berserta dengan gambar dan juga jawapan pun bergambar. Okey. So kita add question. Ya, yang kelima. Apa ni soalannya? Apakah alat yang menggerakkan tayar motosikal? Yang menggerakkan tayar motosikal. Okey. So, masukkan gambar. Okey, ini kita masukkan gambar motosikal. Okey, dan kita masukkan gambar untuk jawapan. Okey, ini jawapan yang pertama adalah tali sawat. Dan untuk jawapan yang kedua, kita masukkan gambar rantai. Okey. Okey, dan kita belting rantai. Okey, jawapannya rantai lah. Okey.
Okey, markahnya 2. Okay, klik done. Okey, selesai soalan yang kelima. Seterusnya soalan ke-6. Soalan ke-6 dan ke-7 adalah berdasarkan gambar rajah. Okey. So kita gunakan ikon yang keempat di sini, add image ya, add image. Okey. Kita upload dulu apakah image yang kita nak guna. Okey, image gambar rajah berkaitan dengan cadangan penambahbaikan ya. Okey, rujuk gambar di bawah untuk menjawab soalan 6 dan 7. Okey. Seterusnya kita add question. Okay, kita masukkan soalan ya. Okay, adakah penggunaan karbon dalam bahan lebih tahan daripada logam? Tahan daripada logam. Okey. Okay, jawapannya betul. Yang kedua adalah salah. Okey. Okey, answer key kita masukkan jawapan ya. Okey, jawapannya adalah betul. Okey, markah masukkan 2 markah. Okey, done. Klik required ya. Okey, seterusnya soalan yang ke-7 kita add question. Okey. Karat boleh dielakkan dengan menggunakan. Okey, jawapan yang pertama adalah cat. Kedua, air. Yang ketiga adalah kain. Okey, soalan yang ke-7, 6 dan 7 ni adalah berkaitan dengan gambar rajah di atas. Okey, berkaitan dengan bahan ya. Okey. So kita klik answer key, masukkan jawapan cat. Okey, seterusnya berikan 2 markah dan klik done. Okey, dah siap soalan ke-7. Okey, dan akhir kali kita nak masukkan, kita nak buat soalan yang mempunyai video YouTube. Okey, dekat ikon ni kita boleh klik add video. Okey, add video dan kita type lah video apa, tajuk video yang kita nak kan, yang kita nak gunakan untuk soalan. Okey, sekat sini berkaitan dengan tenaga solar. Okey, so saya search sumber tenaga elektrik. Okey. Okey, apabila kita nak masukkan video, sebaiknya kita lihat dulu video tersebut dan kita pilih video yang mempunyai durasi yang pendek lah, yang singkat. Okey, saya pilih yang ni lah, yang 38 saat. Okey, select. Okey, kita masukkan soalan ya. Tonton video berikut untuk menjawab soalan 8. Okey.
Okey. Berdasarkan video di atas, adakah tenaga solar merupakan sumber tenaga elektrik? Merupakan sumber tenaga elektrik. Okey. Itu soalannya dan kita berikan jawapan di sini ya. Yang kedua adalah tidak. Okey. So answer key, masukkan jawapan. Jawapannya adalah ya. Ya. Markah, 2 markah dan klik required. Okey. Jadi dah selesai soalan yang kita buat untuk pelajar. Ya. Ada soalan yang berbentuk tulisan lah kan, tulisan, kemudian ada jawapan, kemudian ada juga soalan bergambar, kemudian ada jawapan berbentuk tulisan. Seterusnya soalan berbentuk tulisan, kemudian jawapan bergambar. Okey. Dan yang lebih menariknya ada soalan bergambar dan juga jawapan bergambar. Okey. Ini adalah soalan berdasarkan gambar rajah. Dan akhir sekali soalan berdasarkan video. Okey. Okey, kemudian untuk kita postkan, kita klik pada setting. Okey, sebelum tu kita check dulu. Saya lupa tadi. Kita check dulu. Okey, answer key kita dah bagi jawapan required markah. Okey, dah ada 2 markah. Kita check satu persatu. Okey, dah ada jawapan, markah pun telah diberikan. Okey, yang ni belum required. Itu yang perlu kita check tu. Okey. Required ni penting sebab untuk memastikan student menjawab soalan yang diberikan oleh guru. Okey, required. Okey, jawapan telah diberikan. Klik required. Okey, jawapan, markah semua dah ada required. Ni klik required. Okey, ada jawapan dan telah klik required. Okey, kita dah check semua sekali. Kemudian kita klik pada setting. Okey, yang bahagian general ni restrict to user in e-pembelajaran IPGMH ni kita klikkan, kita kosongkan. Okey. Dan untuk yang bahagian quizzes kita onkan, make this a quiz. Okey, kita save kan. Save. Kemudian untuk responses ni kita boleh klik responses dan klik pada create spreadsheet. Nanti jawapan akan direkod di sinilah. Okey, kita dah untuk spreadsheet nanti dia akan ada di sini bila dah pelajar dah jawab. Okey. Kita boleh send kepada pelajar ya. Okey, sebelum tu kita buka dulu di classwork, kita buka pada blank quiz. Kita buka balik pada blank quiz. Nanti akan ada soalan yang kita dah buat di sini. Okey. Saya saya check balik tadi kita dah buat kan. Okey, dah ada. Kemudian setting pun dah buat semua. Okey. Okey, grade importing. Okey, sekarang ni saya assignkan kepada semua pelajar. Okey. Okey, sekarang ni saya minta rakan-rakan pensyarah dan juga pelajar, semua pelajar, kamu buka pada stream Google Classwork masing-masing. Kemudian klik pada
quiz yang saya telah postkan sebentar tadi. Ulang kaji RBT tingkatan 2. Okey, dan cuba jawab. Okey, klik dan klikkan dekat Google Form tersebut. Okey. Okey, kuis ini telah dihantar kepada 33 orang pelajar dan masih belum ada lagi pelajar yang menjawab. Yes. Masih sedang berusaha menjawab soalan tersebut. Okey. Dah ada seorang pelajar ya, dah hantar. Masih ada 32 pelajar lagi belum hantar. Okey. So bila ada pelajar yang dah hantar, kita klik pada nama pelajar tersebut. No work has been attached. Maksudnya tak ada ni, tak ada yang cuba Nur Syahzana ni buat lagi sekali. Okey, cuba kita klik import grade ya. Import grade. Okey, bila kita import grade, pelajar yang dah jawab tadi automatik dia punya grade-nya ada. Cik Hamzah dapat 12 daripada 16. Muhammad Afnan dapat 10, Nur Syahzani 16, Nur Sajidah dapat 14. Okey. Okey. Kita import lagi. Dah makin ramai yang jawab. Okey, ada pertambahan. Okey, yang mana dah jawab ni kita klik. Okey. Okey, dan kita klik return . Okey, bila kita klik return ni maksudnya pelajar tersebut dia akan dapat markah. Dapat tahu markah mereka, markah kuis mereka. Jadi di sini 8 orang telah diberikan markah. 5 orang telah jawab, baru hantar. Okey, kita import lagi grade, kita tengok. Okey. Oh, ada seorang dapat markah penuh . Yang lain pun sebenarnya dah tahu dah jawapan tadi. Dia saja kan. Okey. Kalau semua dah jawab, senang kita klik all kan. All student dia terus semua. Dari ni ada yang tak jawab ni, kita kena klik seorang-seorang.
Okay, dan kita tekan return. Okay. Okay. Ini di bahagian bawah ni yang telah diberikan markah lah, graded. Dapat tengok markah masing-masing. Okay. Dan kalau kita nak semak markah, kita boleh tekan sebagai guru lah kan. Guru boleh tekan di bahagian grades. So di sini akan dapat ni lah untuk ulang kaji ni kan. Dapat ni kelas average 12.29. Ini markah-markah yang telah diperolehi oleh para pelajar. Okey. Okey. Okey, sebelum saya akhiri kelas tutorial pada petang ni, saya nak tunjuk satu. Okey, untuk material ni saya nak masukkan kehadiran pelajar. So, pelajar sekejap lagi kamu ini dulu tanda dulu kehadiran . Okey, saya gunakan Google Doc. Okey. Open. Saya uploadkan senarai kehadiran yang telah saya buat sebelum ni. Saya buat dalam Word. So, saya cari folder. Kehadiran Google Classroom. Okey. So, saya klik open. Okey, Karen dia ambil. Okey, bila dah keluar di sini, untuk kita postkan, kita perlu klik pada share. Dia masih loading lagi. Okey, dan di sini kita perlu tukar ya. Can find and view ni kita kena tukar kepada can edit ya. Can edit untuk membolehkan pelajar mengedit apa yang perlu pelajar masukkan dalam borang tersebut ya. Kita copy link. Okay, kita copykan link. Okay, dan seterusnya kita kembali kepada paparan material. Add. Okay, kita addkan link yang kita dapat tadi. Okay, add link. Ini adalah borang kehadiran yang kita dah masukkan dalam Google Doc. Ni kita pangkah lah yang tadi kan. Ni. Kemudian kita postkan lah. Okay. Dan pelajar-pelajar dia akan dapat mencatatkan kehadiran . Okey, sebelum kita akhiri perjumpaan kita pada petang ni, para pelajar sila tulis refleksi apa yang kamu telah belajar pada hari ini. Okey, dan juga isi kehadiran. Okey, saya persilakan wakil daripada MDEC untuk memberikan sepatah dua kata. Silakan Tuan.
Oh, sorry tak dengar. Ya, saya persilakan wakil daripada MDEC untuk memberikan sepatah dua kata. Silakan tuan. Masih lagi belum mendengar. Okey, tak apa. Oh, maaf. Okey, mungkin ada masalah mikrofon ya. Okey. Okey. Wakil daripada MDEC ucapkan terima kasih kepada semua. Okey. Cik Khidir ya dari MDEC. Okey, terima kasih Cik Khidir. Okey, ada soalan nak tanya? Boleh on mic ya. Kita masih ada masa lagi. Semua senyap je ni. Dah tepu apa? Cuba on mic sikit Cik Hamzah. Senyap je. Macam mana Cik Hamzah? Okey ke? Terima kasih. Ya? Hello. Ya Cik Hamzah. Dengar. Dengar. Ya. Ucapkan terima kasih lah kepada dia telah banyak memberi ilmu ni dalam tutorial Google Classroom ni. Hello? Ya, kami mendengar. Silakan Cik Hamzah. Okey, terima kasih banyak-banyak. Ya. Kurang-kurangnya kami dapat ilmu baru dalam satu orang kata apa, pembelajaran online ni lah. Ya. Kita ucapkan terima kasih lah kerana mudah dan dapat memberi kefahaman dengan jelas. Terima kasih. Ya. Itulah sekarang ni pun kita negara kita dalam Perintah Kawalan Pergerakan. So pembelajaran online ni merupakan pilihan utamalah bagi kita kan, bagi para pendidik juga para pelajar untuk mengaplikasikan pembelajaran secara online. So kalau macam lepas ni kalau ada yang mana-mana bahagian yang tak faham, saya ada rekod kita punya tutorial hari ni. So para peserta, rakan-rakan, para pelajar boleh lihat balik, boleh ulang semula video yang saya yang kita kongsikan pada petang ni. Okey? Okey, ada apa-apa lagi nak tanya sebelum kita tamatkan sesi pada petang ni? Semua okey ke? Senyap je semua ni? Okey? Okey, semua okey. Okey Cik, faham. Okey Encik. Faham. Okey Encik. Terima kasih semua ya. Terima kasih Encik. Okey. Salam Cik. Okey, baik. Terima kasih Encik. Para pelajar sila isi kehadiran ya. Encik Saha. Terima kasih. Kehadiran Pak Idu tak ada Cik. Encik Saha sangat jelas. Okey. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada semua ya. InsyaAllah kalau ada masa kita akan jumpa lagi, dan saya kalau ada bahagian mana tak faham, kamu boleh lihat balik rakaman yang saya akan postkan selepas ni. Okey, terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih Encik. Sebab sudi meminjamkan telinga dan mata kepada saya pada petang ni. Okey. Okey, baik, terima kasih. Assalamualaikum dan jumpa lagi.